pendapatan bersama public goal. Okay. Right. So inilah baru ke tajuk yang utama, iaitu usahawan emas di usia muda. Okay. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan macam mana sebenarnya kita punya kita kata usahawan emas di usia muda ni boleh tuan-tuan dan puan-puan capai lah. Okay. Alright. Sebelum itu saya juga ingin maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, pelaburan emas ni bukannya yang boleh menjanjikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dividen pelaburan tahunan. Kalau ada orang yang menawarkan, okey, aku ada satu pelaburan emas dan setiap bulan tuan-tuan dan puan-puan akan dapat 20%, 10% keuntungan. Jika itu tuan-tuan dan puan-puan dapat offer yang sebegitu rupa, saya maksudkan dalam bentuk emas kalau ada pelaburan emas yang offer kepada tuan-tuan dan puan-puan, minta tuan-tuan dan puan-puan jauhkanlah, kerana emas tidak ada sebarang dividen keuntungan, okey, untuk diberikan secara bulanan. Keuntungan emas hanya kita akan dapat apabila kita beli pada harga rendah, jual pada harga tinggi. Itu tuan-tuan dan puan-puan kena tulis. Sebab orang akan cakap, saya ada satu pelaburan emas ni, nak join tak? Labur RM1,000, setiap bulan dapat RM100, RM200. So tuan-tuan dan puan-puan kena berhati-hati, tuan-tuan dan puan-puan kena buat kajian yang lebih terperinci, adakah benar, kalau takut mungkin 5 bulan, 6 bulan pertama tu tuan-tuan dan puan-puan akan dapatlah duitnya, tapi selepas itu tuan-tuan dan puan-puan akan dapat peringatan je lah. Okay, saya katakan begitulah. Okay. Jadi ingat, dalam ilmu asas emas, pelaburan emas tiada dividen bulanan. So keuntungan bila kita akan dapat, beli pada harga rendah, jual pada harga tinggi. Simpan pada harga, contohnya beli pada tahun ni, jual mungkin 5 tahun atau 2 tahun ke atas ataupun 5 tahun lah. Lebih baik, lebih lama lebih baik. Okay. Alright, so kita ke pendapatan bersama public goal lah. Okey, potensi pendapatan potensi bisnes bersama public goal ni. Okey, dalam kita kerja hakiki kita lah, kita ada 3 jenis pendapatan. Saya perlukan terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah berkenaan 3 jenis pendapatan. Info ini saya dapat daripada Retire Rich. Tulisan Robert T. Kiyosaki. Siapa yang biasa dengan pelaburan, saya rasa Robert T. Kiyosaki ni tak asing lah bagi mereka. Mereka akan baca buku Robert T. Kiyosaki. Beliau adalah salah seorang, dia kata, mentor lah dalam pelaburan apa-apa sekalipun. Dan beliau adalah mereka yang menasihatkan kita untuk menyimpan sebahagian daripada kekayaan kita dalam bentuk emas dan perak. Okay? Sebahagian, bukan semua, sebahagian. So ada juga tuan-tuan dan puan-puan perlu letakkan di tempat yang berlainan. Bukannya semua dalam bentuk emas. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh ada saham, mungkin tuan-tuan dan puan-puan perlu ada pelaburan hartanah, kripto, sebab sebagainya ada dah yang dah patuh syariah. Okey, saya berbalik kepada 3 jenis pendapatan. Okey, so kita ada 3, active income, passive income dan portfolio income. Kebiasaannya di Malaysia adalah active income dan passive income lah. Okey, active income ni apa maksudnya? Tuan-tuan dan puan-puan perlu bekerja untuk mendapatkan duit menggunakan masa, tenaga tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kepakaran tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so passive income ni macam mana pula? Apa perbezaan dengan active dan passive income? Passive income ni tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan tak buat apa-apa pun, tuan-tuan dan puan-puan tetap akan dapat income tersebut. Contohnya passive income ni, tuan-tuan dan puan-puan ada satu bisnes yang telah besar kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan duduk di rumah, selalunya founder suatu produk lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan duduk di satu rumah, selepas itu orang lain yang tolong menggerakkan ataupun menjual untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan jadi bos tu belum tentu lagi. Kan, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan pemilik perniagaan belum tentu lagi ianya adalah passive income, sebab tuan-tuan dan puan-puan perlu lagi berfikir untuk macam mana nak menguruskan perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. So itu lebih ke dalam active income. Active income ni kalau tuan-tuan dan puan-puan habis belajar ni, tuan-tuan dan puan-puan perlu bekerja. Contohnya kan kulinari, mungkin chef kan. Jadi so tuan-tuan dan puan-puan perlu jadi chef. Tuan-tuan dan puan-puan perlu kerja daripada 8 sampai 5. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan barulah akhir bulan tuan-tuan dan puan-puan akan dapat gaji tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah active income. Passive income, tuan-tuan dan puan-puan duduk tanpa bekerja sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat juga passive income. Okay, so portfolio income ni lebih besar lah ceritanya. So saya tak masuk lah sebab kita jarang
dalam portfolio income ni lebih besar, dan memang mereka-mereka yang lebih banyak ilmunya yang ada berkenaan dengan portfolio income ni lah. Okey, jelas active income dan passive income. Okey, alright, kita ke seterusnya, slide seterusnya. Okey, so cash flow quadrant. Macam saya cakap tadi lah, tuan-tuan dan puan-puan ada employee maksud kita bekerja lah, kita bekerja. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan self-employed. Okey, self-employed ni tuan-tuan dan puan-puan memiliki pekerjaan sendiri. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan buat ni lah, bina syarikat tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan bekerja. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan dapatlah hasilnya. Okey, yang saya cakap tadi tu business owner. Okey, mengenai business owner ni tuan-tuan dan puan-puan mempunyai satu sistem dan pekerja yang bekerja mengikut sistem. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan menikmati hasil daripada sistem yang tuan-tuan dan puan-puan dah buat itu, dan orang yang tolong bekerja dalam sistem tersebut. Okay. So seterusnya adalah investor lah. Okay, ini adalah satu four quadrant yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki. Sama tak? Ni rich dad, poor dad, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkanlah ilmu EBSI ni. Okay. Nak apa-apa pun kena baca buku. Kalau nak tahu tentang kewangan, rich dad, poor dad, tuan-tuan dan puan-puan kalau tak biasa dengar, search dan buat bacaan. Sekarang pun dah ada dalam alih bahasa Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah rujuk buku tersebut untuk buka minda tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan keuangan dan juga macam mana nak menjadikan diri tuan-tuan dan puan-puan kita kata kaya lah. Kaya. Okay, alright. So itu adalah 95% adalah aktif lah daripada employee dan self-employed. Passive income tu ada 5% dan ke atas lah. Ini adalah golongan tuan-tuan dan puan-puan. Kebanyakan kita di dunia ni adalah employee dan self-employed. Tidak ramai yang berada di business owner dan investor. Jadi kenapa? Kenapa adalah kerana mindset lah tuan-tuan dan puan-puan. Itu mindset dan ilmu. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada mindset dan ilmu, tuan-tuan dan puan-puan boleh beralih daripada 95% pergi kepada 5% yang kita golongan yang 5% ni lah, yang menikmati passive income. Okey, boleh kita ke slide seterusnya. Kalau tak faham boleh je tanya soalan, type soalan, insya-Allah nanti saya cuba jawablah. Okey. Ini samalah. Ini contoh dia lah, passive income. Kita tunggu masa je. Duit tu turun kan, daripada contoh gambar tu lah kan. Tunggu je masa, duit masuk. Tunggu duit masuk kan. Itu adalah passive income. Active income, kita kena bekerja pakai pump tu barulah terhasilnya duit. Okey. Alright. So kita terus ke ni, saya ini rumusan dia lah. Okey, alright. Seterusnya, usahawan untuk menjadi usahawan di public goal ni ada beberapa kaedah lah di public goal. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh nampak, kalau terang nampak kan, yang bawah sekali tu normal dealer. Okey, normal dealer tuan-tuan dan puan-puan, tanpa promosi tuan-tuan dan puan-puan kena buat 200 gram dalam satu receipt, satu invoice. 200 gram dalam 40, saya rasa 50,000 lebih kurang. 50,000. So memang banyak lah kan, tak termampu kita sebagai even saya sendiri pun sebagai orang yang bekerja pun tak mampu lah nak beli 200 gram in single invoice, in single receipt, dia memang tak mampu. Okey, yang kedua adalah parity dealer, iaitu dengan belian 500 gram in single invoice. Lepas tu master dealer. Master dealer ni tuan-tuan dan puan-puan tak boleh dapat dengan belian. Tuan-tuan dan puan-puan kena mendidik seramai 300 orang penyimpan emas, barulah tuan-tuan dan puan-puan akan dapat title master dealer. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nampak kan macam mana ni nak apa ni? Nak berniaga kalau nak mulakan perniagaan emas ni dengan 200 gram, 500 gram tak mampu ni. Okey. Apa jadi tahu? So ada caranya, iaitu berkenaan dengan rekrutmen. Okey, tuan-tuan dan puan-puan katalah tuan-tuan dan puan-puan kita tak ada modal kan. So benda ini pun ramai pelajar yang buat lah. Ramai siswa-siswi yang dah buat di luar sana kan. Yang saya jumpa ramailah. Tapi UiTM saya tak dah jumpa lagi dalam G100 network ni. So tuan-tuan dan puan-puan adalah yang betul-betul ingin keluar daripada kita kata kepompong 95% masuk ke 5% yang nak menjana passive income tu lah. So kalau tuan-tuan dan puan-puan katakanlah tak ada modal, jadi tuan-tuan dan puan-puan ada kaedah yang seterusnya adalah tuan-tuan dan puan-puan perlu membuat rekrutmen 50 orang. So tuan-tuan dan puan perlu mendidik seramai 50 orang penyimpan emas di bawah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan akan dapat kita kata title normal dealer tu. Okay, so dalam masa 3 bulan tuan-tuan dan puan-puan kena tunjuk komitmen. Lepas tu dapat 50 orang.
insan yang celik emas di bawah tuan-tuan dan puan-puan, bimbing dia untuk menyimpan emas dan mendapat manfaat emas yang sebaiknya. Selepas itu tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat normal dealer dan selepas itu tuan-tuan dan puan-puan akan dapat insentif lah. Okey, selepas itu tuan-tuan dan puan-puan juga boleh upgrade kepada parity dealer dengan membuat mendidik seramai 150 orang penyimpan emas. Selepas itu ke master dealer lah seramai 300 orang lah. Okey, itu bagaimana how to become a dealer. Saya ceritakan lah. Okey, ada juga promosi-promosi lain lah mengikut harian. Ada juga yang boleh beli dengan 3 program dalam 5,000 ataupun 8,000, ada yang 10,000 ke 12,000 untuk jadi priority dealer. Okey, itu bergantung pada promosi harian lah. Okey, dah banyak pula pengasas perniagaan ni. Okey, so kita next slide pula. Okey. Okey, level dealer and incentive. Okey. So saya maklumkan normal dealer akan dapat tuan-tuan dan puan-puan akan dapat 1% daripada belian sendiri dan juga orang yang tuan-tuan dan puan-puan bimbing untuk menyimpan emas. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan buat belian sendiri RM100, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat RM1. Sikit kan? Beli RM100 dapat RM1. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak ni memang tuan-tuan dan puan-puan akan kata RM1 lah. Nanti saya terangkan macam mana tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapat passive income yang banyak lah dengan RM1 normal dealer ni. Okay. Sebenarnya parity dealer tuan-tuan dan puan-puan akan dapat 1.5% daripada belian sendiri ataupun inilah belian dia bimbingan di bawah tuan-tuan dan puan-puan. Beli 100 dapat RM1.50 lah, RM1.50. Okay. So master dealer di mana level saya sekarang adalah 2% lah. Tuan-tuan dan puan-puan beli RM100 kan, saya akan dapat RM2 je lah. Kalau siapa-siapa yang beli RM100 tu. Okay. Alright, so ni adalah level dealer dan insentif. Okay. Saya bagi tahu dulu structure ni supaya tuan-tuan dan puan-puan nampak nanti macam mana tuan-tuan dan puan-puan boleh jadi usahawan emas di usia muda. Okay. Alright, so boleh tindak ke next slide. Okay, terima kasih. Alright, so tuan-tuan dan puan-puan, target bisnes. So tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadi usahawan, tuan-tuan dan puan-puan yang pertama kena ada matlamat yang jelas. Tuan-tuan dan puan-puan kena ada matlamat. Saya, tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya amat beruntung lah ada sesi macam ni kan. Sesi berkongsi dengan financial. Ramai orang sebenarnya tak tahu pun apa benda matlamat kehidupan mereka sebenarnya. Dan saya salah seorangnya lah. Saya seorangnya, saya belajar tak tahu. Saya rasa saya belajar 3 tahun diploma, degree. Lepas tu saya nak kerja je lah. Kan? Saya pergi interview, saya nak kerja. Itulah saya rasa ramai orang yang macam tu lah kot. Kan? So, tak ada matlamat pun. Apa sebenarnya matlamat yang lebih jelas lagi selepas belajar kerja kan. So muda-muda ni biasa lah nak kahwin. Itu nak kahwin kan. Nak miliki kereta kan. Nak miliki kereta, nak miliki rumah. Itulah sebenarnya. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kena tetapkan matlamat yang lebih jelas. Okay. So mentor saya ni lah. Okay. Penulis buku Wang Emas ni, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i ni. Dan juga beliau tulis juga buku Misi Bebas Hutang. Okay. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan dalam buku ni secara simple menerangkan macam mana tuan-tuan dan puan-puan boleh hidup tanpa hutang. Rasanya tak ramai orang di sini ada kesedaran dia. Aku okey lepas ni apabila belajar nak beli kereta berhutang kan. Berhutang kan. Lepas tu nak beli rumah pun berhutang. Nak beli tanah pun berhutang. So nak beli semua benda berhutang. Itu belum cerita lagi pakai kad kredit. Okey. Alright, tuan-tuan dan puan-puan jika ada pendedahan awal bacalah. Carilah ilmu berkenaan dengan kewangan. Tuan-tuan dan puan-puan akan nampak dengan lebih jelas macam mana matlamat yang tuan-tuan dan puan ada dan macam mana tuan-tuan dan puan-puan akan kita kata mengharungi kehidupan tuan-tuan dan puan-puan di masa akan datang lepas belajar ni. Apa is the next step tuan-tuan dan puan-puan akan ada dalam kehidupan. So jadi matlamat kena jelas. So matlamat kena jelas, besar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan letak saya lepas habis belajar nak kerja je, itu je lah. Okay, jadi tuan-tuan cuba fikir lebih jauh. Okay, lepas habis belajar, sekurang-kurangnya nak kena ada 4 figure income secara pasif. Saya nak ada rumah, saya nak ada 100 gram, 200 gram, 50,000 punya simpanan, 100,000 punya simpanan. Benda yang luas, benda yang lebih besar, benda yang tuan-tuan dan puan-puan tak kata capai. Terus terang cakap kan. Tapi itu adalah apa yang saya tak ada dululah. Lepas saya bekerja selama 6 tahun, sebab saya tak ada matlamat. Saya hidup, saya kata, okey tak apa, duit bulanan cukup, makan, isteri, anak, belanja cukup. Itulah rutin harian saya. Sebelum saya kenal dengan G100 Network di bawah Public Gun lah. So, saya tak ada matlamat. Kehidupan saya sama, pergi kerja, balik kerja. 8 to 5, 9 to 5, saya pergi.
saya balik. Tak ada matlamat. Jadi apa yang tuan-tuan dan puan nak ke depan ni? Lepas tu saya dah kenal Public Goal ni, saya dah kenal dengan Jiwa 100 Network, saya dah kenal dengan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, saya belajar daripada beliau ilmu keuangan dan ilmu emas, barulah saya faham. Okey, kita hidup ni kena ada matlamat yang jelas dan besar. Lepas tu barulah saya terfikir kan, macam mana ibu dan ayah saya ada mereka yang bekerja sendiri, bukannya kerajaan. Jadi mereka berdua tak ada pendapatan lah, pencen lah kan. So sekarang saya berusaha keras untuk menjayakan bisnes Public Goal saya ni supaya saya boleh menampung perbelanjaan mereka kan. Tak perlulah mereka bekerja sampai umur 65, 50, 60, 65 pun masih perlu bekerja sebab tiada pendapatan seperti pencen apa semualah kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah dream yang besar, dream yang beremosi. Tuan-tuan dan puan-puan kena letakkan untuk apa, untuk siapa. Kalau yang jenis sekarang mungkin ada yang jenis mungkin nak kahwin dah lepas belajar kan, dream emosi kan, okey. Tapi jangan komit lebih dengan pasangan masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak tahu apa yang Allah tetapkan, jodoh apa yang Allah tetapkan untuk kita lah. Okey. Jadi dream yang beremosi, tuan-tuan dan puan-puan. Ibu ayah, adik-beradik kan. Kalau ada adik-beradik yang kita kata kita melalui zaman susah nak belajar, terpaksa pinjam PTPTN. And then why not kita berusaha keras untuk melebihkan pendapatan kita dan cuba menampung kehidupan adik-beradik kita. Apa kata kita cuba memberi dengan lebih kan. Sama ni kalau nak bersedekah tu kan, RM1 tu saya sendiri lah, RM10 nak keluar pun susah kan, RM1 je keluar. Apa kata lepas ni kita letakkan dream kan, 50% daripada pendapatan kita nak bersedekah, berinfak, berwakaf. Okey tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah dream, emosi yang kita akan bawa bukan sahaja kaya di dunia tapi juga kaya di akhirat lah. InsyaAllah. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan doakan saya juga lah. Okay, so saya berbalik pula kepada, dah habis berkenaan dengan matlamat sebab tuan-tuan jangan saya masukkan selitkan berkenaan dengan matlamat impian ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebabnya kalau tanpa matlamat dan impian, tuan-tuan dan puan-puan akan jalani kehidupan yang biasa saja tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so saya selitkan sedikit lah so, apa yang saya dapat daripada guru saya Cik Muhammad Zulkifli Syafiee, saya terapkan di sinilah sedikit sebanyak supaya dapat manfaat pada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, so saya balik lah. So target bisnes tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan kena letakkan dalam mindset bila nak jadi usahawan atau apa-apa sajalah. Tak kisahlah ni, sebab kita malam ni berkenaan dengan usahawan emas, jadi saya letakkan target bisnes. Tahun pertama tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadi dealer, tuan-tuan dan puan-puan kena ada 100 customer. Okey, bila tuan-tuan dan puan-puan kata susahnya nak rekrut, tak pernah buat perniagaan, tak pernah dia bercerita kan, bercerita lagi orang cakap ni MLM ke apa kan. So konsep Public Goal bukan konsep MLM. Okey, tuan-tuan dan puan-puan akan terputus sampai satu masa, tuan-tuan dan puan-puan akan terputus dari mendapat insentif. Untuk dealer hanya 3 layer saja. Lepas tu dah terputus. Tuan-tuan dan puan-puan tak dapat apa-apa dah ke bawah. So tuan-tuan dan puan-puan juga bisnes Public Goal juga tidak didaftarkan untuk MLM punya kategori lah. Okey, sebab tu bisnes Public Goal boleh bertahan sehingga sekarang lah. Okey, tahun kedua pula tuan-tuan dan puan-puan kena target dalam bisnes tuan-tuan dan puan-puan kena ada 500 customer. Susah nak cari 1 orang pun 500 orang. So alhamdulillah lah, saya dah 2 tahun dengan Public Goal. Saya bermula pada awal PKP itu menggunakan media sosial. Media sosial terlalu banyak sekarang tuan-tuan dan puan-puan, yang tuan-tuan dan puan-puan perlu utilisekan untuk membina branding tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya menjayakan jugalah bisnes tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tahun ketiga MD, tuan-tuan dan puan akan ada 1000 customer. Okey, tapi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya ceritakan 100, 500, 1000? Nanti tuan-tuan dan puan-puan akan nampak lah macam mana usahawan emas di usia muda. Okey, alright, boleh kita ke slide yang seterusnya. Okey, potensi income 3 tahun. So ni yang kita cakap tadi lah, 100, 500, 1000. Okey. Pada tahun pertama, tuan-tuan dan puan-puan ada 100 customer di bawah tuan-tuan dan puan-puan lah, yang buat belian sekurangnya 1 gram setiap bulan. So tuan-tuan dan puan-puan akan dapat 1%. Sebab tuan-tuan dan puan-puan masa ini adalah tuan-tuan dan puan-puan adalah dealer lah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan akan dapat secara average akan dapat RM250 sebulan. Tak banyak pun. Tak banyak tuan-tuan dan puan-puan. RM250 tak banyak pun. Okey. Tapi siapa yang nak bagi RM250 sebulan secara ekstra? Kalau tuan-tuan dan puan-puan buat dengan part time sahaja tapi full time mindset, dapat RM250 sebulan. Okey. RM250 sebulan ni maknanya separuh rumah lah kan. Kalau kita menyewa rumah kan kadang-kadang 500 kan. Satu buah rumah kan. So separuh rumah lah
tuan-tuan dan puan-puan kena ada satu hartanah yang bernilai berapa puluh ribu ringgit untuk mendapat RM250 sebulan. Okey. Okey, tahun kedua tuan-tuan dan puan-puan dah jadi MD. Tuan-tuan dan puan-puan dah ada 500 customer. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat 500 kurang-kurangnya seorang beli 250 lebih kurang 1 gram lah. Saya ambil average. Harga average 1 gram 250. Darab 2%, tuan-tuan dan puan-puan akan ada 2,500 passive income, bukan active income. Tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan-puan betul-betul memahamkan customer ataupun di bawah didikan tuan-tuan dan puan-puan, bimbingan tuan-tuan dan puan-puan, siapa-siapa kawan-kawan ni ke apa kan, bila dia faham ilmu emas sebenar ni, dia akan buat belian tanpa tuan-tuan dan puan-puan tahu pun. Setengah orang dia tak nak tahu pun macam ni. Saya tak tahu pun customer saya beli sekilo ke 2 kilo ke. Saya tak tahu. Tahu dah ada gaji masuk daripada public gold. Oh, rupanya ada orang buat belian. Jadi sebab dia faham ilmu emas. Mengapa tadi 5 sebab tadi tu hanya sikit je tau. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan baca wang emas ni, buku wang emas ni, tentang mentor ni, nampak tak? Macam ni. Wang emas ni, tuan-tuan dan puan-puan baca buku ni, tuan-tuan dan puan-puan akan lebih memahami, bukan sekadar hanya pelaburan beli masa harga rendah, jual pada masa harga tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan akan dapat lebih banyak manfaat emas dari apa yang saya ceritakan tadi. Sudah banyak 5 poin tadi tu. Okey. Seterusnya tahun ketiga, tuan-tuan dan puan-puan ada 1,000 customer. 1,000 customer, tuan-tuan dan puan-puan kurangnya mereka membuat belian 1 gram setiap bulan. Tuan-tuan dan puan-puan akan ada passive income sebanyak RM5,000. Okey. Ini cerita memang cerita mudah lah kan. Cerita mudah, semua orang senang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan-tuan dan puan-puan ada dream yang besar, tuan-tuan letakkan target. Saya nak ada passive income RM5,000 sebulan selepas saya menghabiskan pelajaran. Contohnya kan. Itu adalah satu dream yang besar. Untuk RM5,000 untuk buat apa tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh olah sendiri. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan nak ada passive income sebanyak RM5,000? Tanpa bekerja, tanpa buat apa-apa, setiap orang yang celik ilmu emas, membeli emas setiap bulan, dan tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat hasil daripada belian customer-customer di bawah bimbingan tuan-tuan dan puan-puan sebanyak RM5,000 sebulan. Masa ni tuan-tuan dan puan-puan akan appreciate lah sebab passive income. So bukannya active income tuan-tuan dan puan-puan. Orang kata passive income ni tuan-tuan dan puan-puan tidur pun duit masuk. Orang kata macam tu lah. Ini memang orang kata, tuan-tuan dan puan kata, betul ke ni tidur-tidur duit masuk? Tuan-tuan dan puan-puan tak rasa. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa kan, macam saya bercerita sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan cerita macam ni lah. Okay. Alright. So saya ke slide yang seterusnya. Okay. So nilai passive income nilai passive income ni tu saya kata tadi, dengan satu hartanah positif cash flow, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat RM250 satu bulan ataupun RM3,000 setahun, dengan tuan-tuan dan puan-puan ada satu hartanah dah positif cash flow. Belum tentu lagi tuan-tuan dan puan-puan beli satu hartanah tu positif cash flow. Jika bukan dengan ilmu yang betul, tuan-tuan dan puan-puan mungkin tersalah beli dan mungkin negatif cash flow. So ramailah sebenarnya yang tersilap beli hartanah dan terpaksa menghadapilah negatif cash flow ni. Negatif cash flow maksudnya tuan-tuan dan puan-puan contohnya buat pinjaman bank RM1,500 sebulan. Tuan-tuan dan puan-puan hanya boleh menyewakan RM1,000 saja. So negatif lah. Tuan-tuan dan puan-puan terpaksa bagi duit tuan-tuan dan puan-puan RM500 lagi untuk tampung aset hartanah tersebut. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan juga kena ada simpanan tabung haji sebanyak RM60,000 dalam tabung haji untuk dapatkan sekurangnya RM250 sebulan pada akhir tahun lah. Ini dividen lah. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah ada RM6,000 dalam tabung haji, okey lah. RM60,000, sorry, RM6,000 pula. RM60,000 dah tabung haji and then okey lah. Tak ada masalah lah untuk tuan-tuan dan puan-puan menikmati RM250 sebulan. Okey. Okey, so tahun kedua tuan-tuan dan puan-puan dah boleh dapat RM2,500 sebulan ataupun RM30,000 setahun. Itu adalah satu hartanah yang bernilai RM600,000 habis bayar. Means that biasanya hartanah ni, pinjaman hartanah ni 25 ke 30 tahun satu pinjaman jadi tuan-tuan dan puan kena tunggu. Saya tak kata hartanah ini tidak baik untuk pelaburan. Saya juga membuat pelaburan hartanah lah. So jadi tuan-tuan dan puan maksud saya perkembangan bisnes tuan-tuan dan puan itu boleh melebihi satu hartanah yang bernilai RM600,000 yang dah habis bayar setiap bulan. Dah habis bayar, bukan setiap bulan tuan-tuan dan puan pening kepala ada hutang lagi, hutang rumah ada lagi. Ini maksudnya bisnes tuan-tuan dan puan masuk hasilnya RM2,500 sebulan tanpa memikirkan hutang lain lah. Okey.
Alright, itu adalah nilai passive income lah. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat lah. Okay. Seterusnya, so nilai 1000 funliner ni, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat 5,000 sebulan dan 60,000 setahun lah. Okay. Mungkin sekarang tuan-tuan dan puan-puan tak nampak lah, tapi tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan-puan berusaha untuk capai dream yang macam ni, nanti dan juga duduk di dalam kelompok yang ada mindset yang sama, tuan-tuan dan puan-puan akan achieve lah satu hari nanti. Benda yang tuan-tuan dan puan-puan takkan nampak lah. Okay, alright. Okay, ini aja. Mungkin boleh ke next slide. Okay, ini adalah potensi pendapatan bisnes PG bersama G100 Network. Okay, sebab G100 Network ni adalah satu sistem. Kami menyediakan satu sistem di bawah G100. Kami menyediakan ilmu, sistem, kami ada support tools, so macam-macam lagi lah. Jadi ini adalah jika tuan-tuan dan puan-puan berbuat betul dengan belian emas yang orang kata penyimpan emas yang berilmu, tuan-tuan dan puan-puan akan rasa 7 tahun lagi tuan-tuan dan puan-puan akan rasa passive income 100,000. Okay, ya, bergantung jugalah sebenarnya. Kan semua orang akan celik ilmu emas ni. Tapi hakikatnya hanya orang yang kita dah tengok projection dan ada kita kata pengalaman tu je yang dah tahu macam mana rasa passive income RM100,000 sebulan tu. Okay, tak nak cerita panjang lah sebab kita takkan nampak lah RM100,000 sebulan tanpa bekerja sebenarnya. Okay, alright, cool. So kita ke next slide. Okay, so saya bercerita berkenaan dengan G100 Network. Okay, G100 Network ni adalah satu kita kata satu organisasi khas lah di bawah Public Goal yang ditubuhkan oleh saya kata tadi mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Okay, kami tuan-tuan dan puan-puan boleh search hashtag G100 Network, tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa lah di mana-mana pun lah, di Instagram jumpa, di Facebook jumpa, di Twitter jumpa, di YouTube tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa. Okay, ditubuhkan secara rasmi pada 24 September. Tim dealer Public Go yang terbesar dan paling cepat berkembang. Kenapa? Sebab kita ada sistem sistematik lah. Gabungan lebih 76 master dealer, dan sekarang kami dah mencapai 100 master dealer. So secara teknikal kami dah capai 100 master dealer lah sekarang ni. Okay, bimbing lebih 700 dealer dan telah memberi servis kepada lebih 177 customer. 170, dan awal bulan itu kita dah achieve 200,000 customer base. So daripada 600,000 customer Public Goal, 200,000 adalah di bawah G100 Network. Okay, right. So diasaskan dipimpin oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, penulis buku Wang Emas dan juga misi bebas hutang. Lepas tu kami adalah the fast growing master dealer. Beliau adalah master dealer yang terpantas lah dalam Public Goal. Capai 300 frontline dalam masa yang cepat lah. Okay, right, itu sikit pengenalan lah berkenaan dengan G100. Okay, seterusnya. Okay, apa yang disediakan oleh G100 Network? Okay, kami dengan sistem sistematik, environment, tuan-tuan dan puan-puan tengok. Ini adalah satu program PIT G100 Network, ada satu program bulanan untuk sentiasa memberi ilmu bermanfaat. Okay, kami ada dua lah PIT setiap bulan. Ada satu dipanggil System Edition, satu lagi Marketing Edition. System Edition untuk menyediakan mindset yang betul untuk tuan-tuan dan puan-puan menjadi seorang usahawan. So mungkin tempat lain tak menyediakan ilmu ni lah. So ilmu ini diberikan secara percuma tuan-tuan dan puan-puan setiap bulan. Adalah bayarannya sedikit, tapi untuk satu bayar komitmen untuk kita lengkapkan lagi G100 Network, kita sediakan website untuk tuan-tuan dan puan-puan, kita sediakan tools untuk tuan-tuan dan puan-puan kan. Jadi itu adalah satu komitmen lah daripada G100 Network. So kita ada environment, kita ada majlis ilmu, kita ada support tools, kita ada team, kita ada mentorship yang mahal tuan-tuan dan puan-puan. Jika tuan-tuan dan puan-puan pergi ke luar sana lah, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah cari siapa yang dah capai financial freedom dan time freedom ni lah. Maksudnya financial freedom ni maksudnya tuan-tuan dan puan-puan bebas hutang lah. Bebas hutang dan tuan-tuan dan puan-puan boleh hidup dengan income yang tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat, tak perlu bekerja. Okay, so lepas tu selepas financial freedom adalah time freedom. Time freedom ni tuan-tuan dan puan-puan tak perlu fikir 9 to 5, 9 to 6, 8 to 5. Okay, kadang-kadang mungkin tuan-tuan dan puan-puan sekarang tak rasa lah kan, 8 to 5 perlu pergi kerja, 9 to 6 6 petang kena balik kerja. Itu belum cerita lagi berhadap jam kan, 2-3 jam dekat KL tu kan, Shah Alam tu kan. So sampai satu masa tuan-tuan dan puan-puan, nanti tuan-tuan dan puan-puan menganjak ke alam pekerjaan, tuan-tuan dan puan-puan akan rasa lah.
Okay, macam mana pergi kerja setiap hari rutin yang sama 8595. Masa itu tuan-tuan dan puan-puan akan cuba bina dream tuan-tuan dan puan-puan untuk keluar daripada kita panggil rat race. Okay, so perjalanan hidup yang sama setiap hari. Okay, saya pun terus terang cakap bekerja sebagai seorang eksekutif di Petronas ni memang memakan masa saya lah. Pernah bekerja sampai lewat malam kan, komitmen kita sebagai seorang pekerja kan, kerja nak siap kan, kena siap mengikut masa yang telah ditetapkan. Aku KPI tahunan nak kena achieve. Jadi tuan-tuan dan puan-puan akan rasalah bila menganjak ke alam dewasa. Jadi itu adalah apa impian dream saya seterusnya yang saya ceritakan adalah berkenaan dengan financial freedom, bebas keuangan. Saya tak kerja pun, saya akan ada passive income. Yang kedua adalah kebebasan masa lah untuk keluarga, ahli keluarga dan anak-anak lah, isteri dan anak-anak. Okay. Kita tak tahu juga kadang-kadang macam saya pun alhamdulillah mak ayah saya ada lagi kan sekarang. So mungkin waktu tersebut, waktu mereka dah menganjak usia dah berumur mungkin, waktu itu mereka memerlukan masa kita lah untuk jagaan. So masa itu tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan memang nak, tapi sebab ada kekangan masa dan juga kekangan kewangan, kita tak dapat nak commit lah kepada ibu bapa kita. Okay. Jadi itu dah salah satu dream saya jugalah, untuk berikan masa saya dan financial saya kepada ibu bapa saya jugalah khususnya. Okay. InsyaAllah minta tuan-tuan dan puan-puan doakan saya lah tetap dalam perjalanan ni. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam G100 Network ni isikan semuanya untuk tuan-tuan dan puan-puan grow sebagai seorang usahawan emas ataupun kami panggil dealer lah, dealer Active Public Gold lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan takkan dapatlah sistem ni di luar sana lah. Jadi di G100 Network di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee ni, mentor ni, tuan-tuan dan puan-puan akan di-guide macam mana cara nak menjadi the master dealer dalam masa yang cepat dan untuk mencapai passive income RM5,000 dalam masa 3 tahun. Okay, so kami bukan bergerak seorang. Kami pun macam tuan-tuan dan puan-puan hari ni kan, ada pengarah program, ada tim teknikal, betul, ada tukang buat poster. So kita tak bergerak seorang-seorang tuan-tuan dan puan-puan. Dalam tim G100 Network ni, setiap kita ada satu tim masing-masing. Dan ada setiap satu tu ada leader masing-masing. Dan mereka semua bekerja tanpa dibayar. Kan, macam saya adalah MC lah sebenarnya dalam G100 Network ni. So mungkin tuan-tuan dan puan macam boleh bercakap kan. Sebab saya dah biasa MC program lah untuk G100 Network ni. Jadi benda-benda macam itulah. Tanpa ada apa-apa bayaran pun balasan, kita memberi ilmu, kita memberi manfaat kepada ramai orang. So dalam environment G100 Network, kita tidak hanya sekadar cari orang untuk menyimpan emas, lepas tu lepas tangan. Tidak. Kita sediakan satu platform ilmu untuk mereka. Untuk mereka faham dengan jelas macam mana mereka nak capai kebebasan keuangan dengan emas. Macam mana mereka nak membayar hutang-hutang kereta, hutang-hutang PTN dengan emas. Macam mana mereka nak membuat duit muka, membuat belian rumah pertama dengan emas. Itu adalah ilmu-ilmu. Macam mana menggunakan Arahanu, pajak gadai, Arahanu kan, pajak gadai Islam, Arahanu macam mana nak dengan cara yang betul. So ilmu-ilmu tu tuan-tuan dan puan-puan kita berikan dalam G100 Network. Okay. Alright. So mentorship tu memang ni lah, terus menerus lah. Saya baru dapat berjumpa dengan mentor pada minggu lepas. So very fascinating sebab ada nasihat yang diberikan secara direct. Itu kita akan lebih hargai lah. Okay. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan kalau join bawah G100 Network pun boleh juga bertemu secara bersemuka lah di bawah daripada Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Okay. Alright. So seterusnya, boleh ke slide seterusnya. Okay. Ini adalah figura-figura dalam G100 Network. Tuan Abdul Rahman Al-Amin Ismail, tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpa ni dalam Twitter. Ini adalah figura Twitter lah. Beliau adalah orang yang belum habis belajar tapi dah capai passive income. Okay. Jangan tanya saya lah berapa passive income dia, tapi beliau boleh buat pilihan sama ada nak bekerja ataupun meneruskan bisnes ni. Tak bekerja tu boleh, tapi bila tuan-tuan dan puan-puan dah duduk satu level di mana tuan-tuan dan puan-puan rasa bukan tak buat kerja tu tak boleh duduk diam. Okay. Orang kata je saya nak relax lah, tak nak kerja. Tak, tuan-tuan dan puan-puan. Bila tuan-tuan dan puan-puan dah duduk dalam environment yang aktif bekerja, tuan-tuan dan puan-puan tak boleh duduk diam. Tuan-tuan dan puan-puan akan sentiasa bekerja. So tapi Tuan Abdul Rahman Al-Amin Ismail ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh buat pilihan. Beliau nak masuk dalam 9 rat race kita kata tadi tu,
8.5 pergi balik kerja, ataupun beliau nak teruskan saja dengan bisnes ni, sebabnya beliau punya passive income dah mencukupi untuk beliau tidak bekerja sebagai seorang pekerja biasa. Okey, tuan-tuan boleh search dalam Twitter lah. Okey, Tuan Ashraf Sanudin, beliau adalah orang yang mencari customer base macam saya ceritakan tadi. 50 orang tanpa buat apa, beli emas di bawah bimbingan beliau selama 50 orang dan mendapat title normal dealer. So Tuan Ashraf Sanudin. Beliau berusaha sendirilah. Okay. Beliau ada seorang pelajar di Sarawak. Sekarang pun beliau tengah belajar lagi. So tuan-tuan dan puan-puan, beliau ada masa lagi untuk achieve dream beliau sebelum beliau habis belajar. So untuk capai passive income tu, beliau ada 2-3 tahun lagi untuk persediaan untuk mengelakkan beliau termasuk dalam rat race jugalah. Okay. Tuan Amir Mirza, Cikgu Amir ni sedang buat melanjutkan pelajaran sebagai seorang guru. So tuan-tuan dan puan-puan boleh cari dalam Facebook. Mereka semua ni ada kat mana-mana, macam saya ada kat mana-mana tadi kan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpa dia orang ni kat mana-mana. Nur Nazifah Abdul Wahab, seorang student juga. Okay. Ni semua. Lepas tu proven result. Okay. Tuan Syarif Jamil, beliau adalah introducer saya. So saya berkenalan dengan Public Goal di bawah beliau. So beliau adalah telah membina bisnes Public Goal selama 6 tahun. Sejak beliau belajar di Australia, Universiti Wollongong. Saya tak erti nak sebut Wollongong. Saya pun rasa ramai tak pernah dengar kot. Jadi beliau dah mulakan karier di dalam Public Goal ni, kan? Mulakan bisnes Public Goal ni, pesawat emas ni, mula dari saat beliau belajar lagi. Tu jauh tu, maksudnya daripada luar negara pun boleh buat bisnes emas ni. Mana tahu tuan-tuan dan puan-puan lepas ni nak belajar, sambung belajar ke in master ke luar negara ke apa kan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh meneruskan bisnes tuan-tuan dan puan-puan dari luar negara sekalipun. Sekarang zaman online, sistem Public Goal pun bukanlah 100% tapi telah bertambah baik daripada tahun ke tahun. Sudah dimudahkan. Even nak post emas ke luar negara pun boleh. Tapi ada kos sikit lah, kena bayar kos postage tu. Bukan bayar banyak sikit lah daripada tuan-tuan dan puan-puan bayar untuk postage dalam negara kan. Okay, Dr. Muaz Mahathir, seorang doktor tentera. Beliau adalah seorang doktor tentera. Tapi beliau telah memulakan perniagaan emas ni sebelum beliau habis belajar. Dr. Muaz ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam Jiwa100 Network ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpa mereka yang sedang berusaha untuk berjaya dengan Jiwa100 Network di bawah dalam Public Goal, dan tuan-tuan dan puan-puan ada juga figura-figura yang telah berjaya. Jadi saya pun masih belajar lagi tuan-tuan dan puan-puan daripada mereka-mereka ni semua. So mereka-mereka semua ni adalah ramai yang Tuan Syarif Jamil, Tuan Dr. Muaz, Tuan Abdul Rahman, mereka semua adalah mereka yang telah melalui fasa bisnes ini bersama lebih awal daripada saya. Jadi saya pun masih belajar dengan mereka di PLT. Saya join PLT dan saya akan belajar bersama mereka. Itu adalah program bulanan kami lah. Okey. Alright, boleh kita ke slide seterusnya? Okey. So ini adalah apa yang saya open lah. Jika anda berminat untuk retire yang, jika tuan-tuan dan puan-puan ada dream yang besar lah. Okey. Tawaran ini istimewa bagi mereka yang serius ingin menjadi seorang emas di usia muda lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh WhatsApp. Kami akan bagi link status starter kit macam mana Tuan Ashraf Sanudin tadi berjaya mencari penyimpan emas yang berilmu. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan perlu sediakan platform-platform media sosial tuan-tuan dan puan-puan, nak menjadikan media sosial yang free tu sebagai satu medium untuk tuan-tuan dan puan-puan mendapat passive income tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jika minat bolehlah hubungi kami. Saya sendiri itu 019 281 7990 ataupun 019 415 6744. Itu adalah wife saya lah, Nur Syazani lah. So kalau kaum hawa bolehlah berhubung dengan wife saya. Kalau lelaki boleh berhubung dengan saya lah. Tapi kalau nak terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Itu saya rasa pengakhiran kot pada slide saya. Okey. So terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar lah 40 minit kan. 40 minit punya 40 minit ke sejam lebih lah. Saya pun tak pasal. Okey, perkongsian saya ni. Kami ada satu tagline lah. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together. If you want to walk fast and far in business, walk in with G100 Network. Sebabnya ia adalah satu sistem yang telah terbukti lah, yang telah kami jalankan tuan-tuan dan puan-puan.
akan berjaya mengubah kehidupan tuan-tuan dan puan-puan dengan ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Carilah ilmu sebanyak mungkin. Nak memulakan bisnes apa sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan, carilah ilmu. Malam ini mungkin sebab fokusnya pada usaha emas, jadi saya ceritakan berkenaan dengan emas. Jadi tuan-tuan, banyak lagi sebenarnya benda-benda lain yang tuan-tuan dan puan-puan boleh terokai, tapi semua benda tu tuan-tuan dan puan-puan bermula dengan ilmu. Jika tak ada ilmu tuan-tuan dan puan-puan tak akan pergi ke mana. Itu adalah apa yang daripada dulu sampai sekarang orang berjaya, mereka sentiasa tidak pandai. So maksudnya mereka sentiasa mencari ilmu sampailah mereka berjaya. Okey. Itu akhir kalam daripada saya lah. InsyaAllah jika ada soalan satu dua yang boleh saya jawab, insyaAllah saya cubalah jawab. Kalau tak boleh, mungkin saya perlu dapatkan pandangan lebih lanjut daripada mereka yang lebih pakar lah. Okey. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak-banyak. Silakan Tuan Moderator, kalau ada sebarang soalan. Tuan Aizul. Boleh, tak ada masalah, insyaAllah.